Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya kasihi Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi, yang hormati Datuk Bandar Johor Bahru Muhammad Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Tuan Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha Insini Haji Nazratul Syamah binti Muhammad, Ketua Jabatan, warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru, warga kota dan khususnya untuk semua penuntut ilmu daripada ruangan Facebook dan juga ruangan Webex yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersua kembali dalam program Jom Mengaji kita bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi bagi sambungan perbincangan kita yang lalu. Dan insya-Allah tanpa membuang masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Okay, terima kasih kepada Ustaz Aiman selaku pengendali program pada malam ini. Wahayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah ala ni'matil Islam wal iman wa huma ni'matani kabiratani lil insan. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Yang berusaha Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazratul Syamah binti Muhammad. Ketua-ketua jabatan, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, seterusnya warga kota dan para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kerana kita dapat sama-sama meneruskan kelas Al-Quran pada malam ini. Insya-Allah kita doakan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan asbab Al-Quran kita pelajari ini secara istiqamah berterusan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran seperti yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran setiap satu huruf itu sahaja Allah Taala memberikan padanya ganjaran, kebajikan atau kebaikan setiap satu huruf. Dan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, Syekhul Hadis, yang mana orang yang menghafal tidak kurang daripada 3,000 hadis, dan lebih daripada itu 300,000 hadis yang digelar sebagai Syekhul Hadis ini,
Syekhul Hadis ataupun disebut Al-Hafiz dalam bidang hadis. Imam Nawawi ini menyatakan bahawa kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang ditahqiqkan oleh uh, ulama dalam bidang ini menyatakan bahawa kebajikan yang dimaksud itu juga dijelaskan 10 kebajikan itu dalam bentuk kebaikan di dalam dunia ini. Contohnya, satu kebaikan daripadanya, tentunya Allah Ta'ala memudahkan urusan harian kita. Itu baru satu. Kalau satu huruf tu 10 kebajikan, satu daripada 10 itu digandakan lagi 10, dan 10 itu antaranya ialah Allah mudahkan urusan kehidupan, Allah memurahkan rezeki kita dalam kehidupan dunia ni, dalam urusan rezeki. Ya, kemudian Allah Ta'ala memudahkan urusan anak-anak kita. Dia menuntut ilmu, kita tak boleh nak pantau dia. Tapi Allah mudahkan urusan dia, dia ada kesedaran, dia ada kemudahan masa nak belajar, ada guru bantu dia, ada kawan-kawan bantu dia. Semua ini berlaku disebabkan amalan tadi. Dan banyak lagi. Dan kebaikan-kebaikan yang lain, itu baru satu huruf. Kalau kita istiqamah bersama Al-Quran, terus belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan, kita tak tahu di sisi Allah macam mana Allah menggandakan kebaikan yang kita akan peroleh itu. Itu di sisi Allah. Cuma kita teruskan. Kita tidaklah fokus kepada ganjaran itu. Tapi biarlah Allah Ta'ala menilai bacaan kita, dan yang penting kita istiqamah. Sebab apa? Sebab belajar Quran ni adalah satu bidang yang mencabar. Ramai orang yang lari daripada mempelajari Quran secara lafziah ni. Sebab takut kena baca kan. Sebab yang keduanya bukanlah satu yang menyeronokkan. Tapi kalau kita lihat kembali kepada kelebihan tadi, Allah Ta'ala nak memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersama Al-Quran, kita bersabarlah. Sabar. Dalam belajar Quran ni kena sabar atas sebab mungkin boring, mungkin kena baca. Kalau itu sebab kaedah saya mengajar, saya tak minta tuan-tuan baca, paksa baca, tidak. Kalau bersedia untuk baca, sila baca. Sebab sepatutnya memang kena baca, sepatutnya. Tapi kita beri kelonggaran. Kita mendengar saja pun boleh membantu untuk kita bolehlah faham sikit-sikit. Tapi kalau nak membetulkan tu, kena beri ruang sampai kita bersedia. Kalau boleh, kita baca sama-sama. Kita baca secara santai. Tidaklah minta semua orang baca, nak kena betul. Tidak. Dapat baca pun dah memadai bagi saya. Kalau tak betul pun tidak, mengapa? Sebab Quran ni sepatutnya memang dia kena musyafahah. Ada lain sikit dengan bidang ilmu yang lain. Saya akan terangkan perkara ini supaya orang yang belajar Quran dia tidak sekadar mendengar saja. Kalau dengar saja, dia tidak baca, tidak sama-sama baca, cuba baca, dia tidak buat, dia tidak akan membetulkan bacaan dia sampai bila-bila untuk pengetahuan. Sampai bila-bila tak akan betul bacaan. Sebab apa? Sebab apa yang dibaca tak disahkan oleh guru. Kena sahkan. Itu sebab kalau saya baca, saya akan baca satu perkataan, cuba ikut. Satu ayat saja, cuba ikut, baca. Dan saya akan katakan, saya akan cakap macam ni. Okey, bagus. Okey, Alhamdulillah. Ahsanti, ahsanta. Itu ayat-ayat menandakan bacaan tu dah betul. Kalau saya dapat cakap ahsanta, ahsanti, pada bacaan perempuan yang membaca tadi tu, maknanya perempuan dah boleh terima yang bacaan kita tu telah disahkan betul oleh guru. Tapi kalau tak baca langsung, saya tak pernah mengesahkan ahsanta, bagus, taib, aywah. Saya tak ada guna kataan tu, maknanya belum betul lagi untuk pengetahuan. Belum betul lagi. Jadi, tapi jangan takutlah. Tapi kalau takut pun tak apa, jangan tinggalkan kelas ni. Jangan tinggalkan kelas Al-Quran. InsyaAllah, kita cuba pasal niat untuk diberi kekuatan, follow. Kalau Ustaz kata, siapa nak baca? Okey, cuba baca. Baca. Buka mikrofon, baca. Baca saja. Itu sebab dalam sistem kita ni tak ada nampak muka. Kan? Hanya sekadar nama. Nama tu kadang-kadang bukan kita kenal. Kalau nama Siti, berapa ramai nama Siti kan? Jangan risau, orang tak pernah tengok muka pun. Melainkan perempuan buka kamera. Macam saya buka ni. Itu sebab kalau ikut sepatutnya, kalau belajar ni biarlah nampak muka kan. Tapi itu pun bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting datang untuk belajar tu sudah bersyukur saya. Sebab apa? Quran ni memang satu benda yang berat. Jadi itu saya ceritakan kelebihan dulu tadi. Kelebihan dia jangan cakap, memang banyak. Kalau saya nak kongsikan cerita saya, mula-mula saya belajar dan saya boleh mula nak mengajar ni, sebenarnya ada cerita sebenarnya. Panjang cerita dia. Sebab saya mula mengajar Quran ni pada tahun 2000, bermula 2009. 2009 tu saya mula belajar secara serius, detail tentang Quran.
Kalau dulu mahir dalam bidang tajwid saja sikit, tapi saya mahirkan lagi dalam bidang tajwid lebih mendalam. Kemudian belajar tarannum pula supaya Al-Quran tu lebih menarik. Kemudian belajar bidang suara. Suara baca Quran kena belajar. Sebab baca Quran ni dia tak boleh guna suara bercakap ni. Suara bercakap ni bukan untuk mengaji ya. Ni sakit tekak ni kalau baca Quran ni. Suara ni keras. Suara baca Quran tu kena belajar. Kena belajar suara dia. Kalau tidak suara akan keras. Kita baca Quran tu suaranya keras. Apa masalah keras tu? Dia akan, orang yang dengar ni dia jadi tak sedap. Ni. Kemanisan, kesedapan kesedapan suara adalah dirasa dengan telinga. Kesedapan, kemanisan pada makanan dapat dirasa dengan lidah. Kesedapan, kemanisan dari sudut objek, gambar, muka, bentuk wajah, bentuk sesuatu perkara, kereta ke, motor ke, dia dinikmati kesedapannya tu di sini oleh mata. Mata ni menikmati. Kalau muka, kalau manis, mata ni yang merasa. Dia yang kalau tak mata tutup tak dapat rasa manis pada wajah tu. Tidak ada beza tu. Dalam baca Quran, kemanisan, kesedapan tu dinikmati dengan telinga. Kalau telinga ni pekak, memang takkan dapat rasa manis. Jangan salah faham tu kena faham betul-betul. Jadi kesedapan nikmat orang dia benda tu sedap, dia boleh dapat kepuasan, akan meredakan rasa ketidaktenangan, akan mendatangkan keseronokan. Ni telinga yang dengar. Itu sebab kena belajar suara baca Quran. Yang saya bercakap ni suara bercakap lain. Bila baca Quran ada gabungan suara mulut dan hidung, dipanggil suara ke arah khasyum. Dalam kitab sebut suara ke arah khasyum. Suara ke arah khasyum. Ini kena belajar suara. Nantilah kita tetap sana saya maklumkan saja. Kena belajar. Memang kena belajar. Jadi, kena belajar tajwid, belajar lagunya, belajar suaranya. Sebab apa? Tiga ni kena menuntut dengan guru dengan sempurna supaya apa? Supaya kita bila baca Quran nanti, kita akan rasa dia punya feel dia tu luar biasa. Luar biasa. Pertama suara kita dah tak sakit tekak, dah tak sakit. Itu sebab orang Arab kalau baca Quran dia boleh baca satu juzuk sekaligus jalan. Suara tidak sakit tekak, tak sakit, tak ada serak. Kenapa? Sebab orang Arab ni Allah dah bagi dia memang suara dia dah ke arah khusyum. Itu kelebihannya. Masalah orang yang tak ada ke arah khusyum ni masalah. Pertama orang Melayu. Orang Melayu ni kalau contoh maaf cakap sampai ada keturunan yang Jawa, orang Jawa ni dia bercakap banyak guna hujung bibir. Hujung mulut ni. Nang kono, nang kene. Dia bunyi dia. Maaflah kalau tak ada slang Jawa tu. Maaf. Nak cerita dia banyak guna suara mulut. Kalau untuk baca Quran tak boleh guna suara mulut. Dia kena suara yang digabungkan dengan hidung. Macam orang Arab tu. Jadi orang yang tak ada suara ke arah khasyum kena belajar suara Quran. Orang yang dah ada tak payah belajar. Dia akan belajar tingkatan suara pula. Tingkatan suara. Sebab baca Quran ni ada suara tinggi, ada rendah. Jadi, cuma saya mengajar di sini, kita hanya guna suara rendah saja, nawa. Tak payah tinggi-tinggi. Nanti sakit tekak. Sebab kena belajar pula. Kena belajar suara tinggi tu, namanya suara jawab. Suara jawab-jawab. Orang yang nak baca Quran atau nak azan ataupun yang menggunakan kalimah-kalimah Arab ni, bila dialunkan mesti kena pandai gabungan. Suara mulut dan hidung kena pandai gabung. Suara kearaban itu basic, yang pertama kena belajar. Yang kedua, bila dah jumpa suara kearaban tu, dia kena belajar tingkatkan suara. Suara jawab, suara jawab. Contoh saya tunjukkan. Ini bila baca Quran, bila dah jumpa suara bila dah jumpa suara ke arah khasyum, dia akan boleh begini. Dia kena belajar satu lagi, suara tingkat. Nawa, naik ke jawab. Contoh saya guna untuk azan. Dengar azan. Ni tangan saya macam ni, suara nawa, suara mulut. Gabung dengan hidung. Hidung suara lingkungan hidung, suara jawab. Ni otak. Tengok saya tunjukkan. Barulah alunan tu ke araban. Dengar saya bunyi. Suara tu akan jadi ke araban. Tengok saya buat. Allah Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Masa satu alunan azan tu, saya akan gabungkan mulut yang ke arah khusyum Lepas tu saya naik suara jawab. Dah naik ke sini tadi. Lepas tu saya tolak sikit ke otak. Sekali jalan nampak tu. Tengok saya buat sekali lagi. Allah. Mulut. Allah Akbar. Allah. Mulut balik.
naik ke jawab, Allahu Akbar. Bila main ini, baru bunyi suara tu, alunan tu jadi kearaban. Okey. Satu lagi, saya contohkan lagi. Tengok Saya letak turun kat sini pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab, jawab, Nawa. Suara tekak. Bila didengar, bunyi kearaban. Barulah datang kearaban. Tapi benda ni kena belajar. Okay, saya contohkan saja suara untuk membaca Al-Quran atau azan. Ni dia suara dia. Tapi kalau bercakap tak boleh guna suara tu. Mana bercakap guna tolak tu tak perlu. Tingkatan suara jawab tu tak perlu main. Guna nawa saja. Okey. Jadi yang saya ajar ni untuk orang awam, saya hanya ajar suara nawa. Nawa ni iaitu suara tekak saja, tak main suara lingkungan hidung, lingkungan otak, tak payah. Nawa saja. Nawa, tengok ni nawa. Nawa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dia suara nawa tapi masih menggabungkan mulut dengan hidung. Supaya apa? Suara tu lembut. Suara tu lembut, manis, tekak tak sakit. Ringan. Okey? Okey. Kita teruskan. Untuk hari ini, kita akan sentuh. Tadi saya sentuh sikit lah tentang suara. Kepentingan suara, belajar baca Quran tu perlu dipelajari. Okey, hari ini tajuk kita yang sebenarnya ialah, dia ambil satu tajuk. Ambil yang mudah. Sebab di kalangan pelajar, untuk makluman, pelajar ini kalau dalam bidang keguruan, saya mengajar sebagai seorang guru, kita kena bahagi pelajar kepada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama, pelajar yang memang lambat dapat. Dia baru nak belajar, susah. Dia level nombor yang paling rendah. Itu sebab kena ajar aras yang paling rendah untuk memudahkan orang yang baru belajar Quran ni, dia mudah nak dapat. Yang kedua, aras sederhana. Yang ketiga, aras tinggi. Jadi, kaedah saya tak boleh kenal pelajar saya ni aras mana. Jadi saya akan mulakan aras paling rendah. Jadi apa yang saya ajar ni jangan terkejut pula macam lain aja daripada yang biasa, sebab aras paling rendah. Aras paling rendah adalah untuk orang yang baru nak kenal baca Quran bertajwid dengan lebih mudah dan untuk datangkan minat, untuk pupuk minat dulu. Bagi orang yang dah pandai, kalau saya ajar ni bagi dia terlampau mudah. Allah, senang sangat Ustaz, cuma lain lah Ustaz ajar ni, lain sikit. Dia tak sama macam orang yang belajar yang tinggi. Level tinggi, saya akan buka soal jawab. Lepas ni saya akan buka soal jawab. Dalam 10 minit ke 5 minit saya akan buka soal jawab untuk orang yang dah pandai. Orang yang dah mahir, yang jadi guru Quran. Mungkin dalamnya ada guru Quran. Mungkin dalamnya ada orang yang dah mahir taranum. Boleh tanya dan kita bincang. Kita bagi ruang untuk orang yang dah pandai tu, untuk level tinggi tanya. Kalau tidak nanti dia boring. Yang saya ajar ni, saya ajar paling rendah. Level paling rendah dalam satu-satu bidang tajwid. Untuk mudahkan orang yang lambat dan yang sederhana tu dapat kuasai. Okey, minta maaf bagi yang agak pandai, bila masuk kelas kita ni, kita buka soal jawab. Masa tu kita bincang detail lah, mendalam lah, tentang luas. Bukan hanya hukum yang kita bincang malam ni. Dia boleh bertanya, rakan-rakan boleh bertanya dalam bidang Quran yang lebih luas. Tanya je, untuk kita bincang lebih mendalam, untuk supaya yang hadir ni dapat manfaat. Dia orang yang pandai pun, yang dah mahir dalam bidang Quran pun dapat manfaat dalam kelas kita, supaya dia tak rugi juga. Kita nak bahagi-bahagi ni. Okey, sekarang kita mulakan. Malam ni kita belajar tentang nun sakinah. Nun sakinah. Okey, saya share screen dulu. Okey. Okey, nun sakinah. Untuk malam ni, nun sakinah. Okey. Buat catatan ni saya ajar ni aras paling rendah untuk mudahkan semua. Kalau rasa mudah sangat tak apa. Boleh soal jawab kita buka daripada awal saya mengajar, pertengahan dan hujung. Jangan takut nak tanya. Jangan tanya di hujung saja. Kalau nak tanya, kalau tak sabar nak tanyalah ataupun nak tanya cepat, boleh beri respon. Maaf Ustaz, nak tanya boleh. Celah macam tu. Saya membenarkan insya-Allah. Ada guru dia tak kasih mencelah tengah-tengah kan, katanya tak apa beradab kan.
Macam saya tak ada masalah. Takut terlupa nak tanya. Bila terlintas nak tanya, terus respon. Ustaz, maaf Ustaz, nak tanya boleh? Respon InsyaAllah saya tak ada masalah. Okey, sekarang kita mulakan. Nun sakinah. Nun sakinah adalah nun yang bertanda mati. Nampak di depan ni? Ini adalah nun yang bertanda mati. Itu namanya nun sakinah. Boleh? Okay, kita teruskan. Nun sakinah di dalam Al-Quran terbagi kepada 3 bentuk. 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah nun sakinah yang ada diletakkan tanda mati di atasnya. Ini kumpulan pertama. Okay. Boleh? Boleh ingat Nun sakinah ada nun yang bertanda mati. Yang pertama ni nun ada tanda mati. Nun sakinah bentuk yang pertama ada tanda mati atasnya. Okey. Bentuk yang kedua ini. Nun sakinah atau nun mati yang dia nun mati tapi tak diletakkan tanda mati. Ini bentuk yang kedua. Boleh? Okey, dah catat Boleh buat catatan lah. Yang ketiga, nun mati atau nun sakinah, nun mati yang diletakkan huruf mim kecil di atasnya. 3 bentuk nun mati dalam Quran. Kalau orang tanyalah nun mati ni ada berapa bentuk dalam Quran ni? Ada 3 bentuk. Nun mati ni atau nun sakinah ada 3 bentuk. Pertama, nun mati yang ada tanda mati atas dia. Bentuk kedua, nun mati yang tak ada tanda mati atas dia. Yang ketiga, nun mati yang ada mim atas dia. Mim kecil. Okay, sekarang mari kita bincangkan fungsi dia. Fungsi dia. Kalau ada yang nak tanya, saya maklumkan jelas ni. Kalau ada yang tanya, apa beza ni yang tanda mati, yang tak ada tanda mati dan seterusnya tu. Dia cara bacaan dia berbeza. Cara bacaan yang berbeza. Okey. Boleh? Okey, nun yang bertanda mati yang ada tanda mati atasnya ni, okey, adalah nun yang perlu dibaca dengan jelas nunnya. Tak boleh dengung, tak boleh disembunyikan, tak boleh samar-samarkan. Bila jumpa dalam Quran aja, nun ada tanda mati macam ni je, baca dengan jelas. Baca dengan jelas. Okey. Contoh bacaan macam mana nak bagi jelas? Okey, kita buka sini. Ini. Nampak tu? Nun mati. Mana nun mati tu? Ni. Ada tanda mati kan? Bila jumpa nun ada tanda mati je, jelaskan je bacaan. Ingat tu je. Untuk makluman yang saya ajar ni adalah pembelajaran Al-Quran secara berdasarkan tanda-tanda. Saya ulang sekali lagi. Membaca Al-Quran dengan betul berdasarkan tanda-tanda bacaan. Yang saya ajar ni bagi orang yang dah pandai, yang dah mahir bidang Quran, dia akan agak pelik sikit. Sebab kenapa Ustaz ajar berdasarkan tanda? Tanda-tanda ni saya ajar berdasarkan tanda. Tanda mati ada, tanda mati tak ada. Tanda mim di atas ataupun sebagainya. Tanda-tanda ni fungsi dia adalah lebih mudah untuk orang yang mula-mula nak belajar Quran cepat dapat. Dan dia boleh mahir baca Quran berdasarkan tanda-tanda ini. Ini untuk orang yang hanya untuk baca dengan betul saja tau. Tapi bagi kategori orang yang nak jadi guru Quran, dia tak boleh belajar yang ni lah. Untuk jadi guru Quran, dia kena belajar nama hukum dulu. Nama hukum, penjelasan hukum. Itu yang level tinggi. Itu namanya aras tinggi. Ini aras rendah. Ini bagi orang-orang yang dia tak nak mengajar Quran. Dia tak nak ambil periksa Quran. Dia nak bagi untuk baca sendiri je ni. Dia nak baca sendiri, nak bagi betul, nak selesai fardu ain baca Quran. Itu saja. Ini dia pembelajarannya. Iaitu nak baca Quran berdasarkan tanda-tanda bacaan. Saya tak ajar nama hukum tau. Nama hukum tu berat bagi orang yang baru nak belajar. Ni untuk orang yang memang nak selesaikan baca Quran dengan betul dan menjadi amalan harian dia baca Quran untuk dia selesaikan fardu ain baca Quran. Itu saja. Membaca Quran dengan bertajwid itu adalah fardu ain. Okey, jelas bagi yang pandai lah, bagi yang dah belajar sikit, dia dah belajar ilmu tajwid daripada guru lain. Kerana dia macam lain penerangan ustaz lain. Ini adalah
cara nak mahir baca Quran berdasarkan tanda-tanda bacaan. Okey, sambung. Jadi, nun mati. Kembali balik kepada nun mati. Nun mati, nun yang ada tanda mati saja. Buat apa? Nak baca macam mana? Jelaskan nunnya. Macam mana nak jelaskan nun? Okey, pertama nak jelaskan nun mati ni, kita kena tahu dua makhraj nun. Itu yang paling penting sekali. Tu semua bila nak belajar Quran, huruf-huruf hijaiyah ni kena tahu rumah dia. Sekarang kita kembali kepada rumah huruf nun. Sebelum nak jelaskan nun, kena tahu rumah. Rumah kena tahu. Rumah nun adalah di lidah. Ini makhraj tempat keluar yang pertama. Ini basic, semua orang kena tahu ni. Nun memang keluar kat lidah. Lidah tu macam mana? Lidah, bahagian lidah tu kita guna hujung lidah ditekan ke gusi hadapan. Kita tekan ke gusi hadapan. Okey, untuk makluman rakan-rakan, siapa yang tak nampak paparan saya ni, maklumkan ya, jangan diam je ya. Paparan ni, paparan yang saya terang ni, kena dapat. Mungkin ada yang guna handphone, dia tak jumpa paparan ni. Kena tarik sikit ke kiri ke kanan slide tu kan, sampai jumpa paparan yang saya terang ni. Dia rugi nanti dengar saya bercakap tapi tak nampak paparan. Kena tengok paparan ni. Okey, sambung. Hujung lidah ditekan ke gusi depan. Ini makhraj nun yang pertama. Yang pertama. Dan untuk pengetahuan, isu kita dalam baca Quran ni, ramai orang dia hanya belajar yang pertama ni saja. Al-lisan, lidah sahaja. Ini masalahnya. Ada masalah tak? Ada masalah. Jangan belajar setakat lisan. Sebab dia tak, handphone tak nampak dunia apa yang ni. Paparan. Paparan. Okey, pada handphone kena tolak sikit, tarik sikit. Dia ada gambar selepasnya tu. Cuba tarik kan. Cuba handphone tu tarik slide kan, pakai tangan ke kiri atau ke kanan. Okey. Dapat dah paparannya? Dapat sekejap, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau nak besar skrin, buat landscape lah, lintangkan handphone tu lah. Okey. Alright. Okay, kita sambung nun, ramai orang belajar, memang ramailah, cukup ramai orang belajar setakat makhraj lidah saja. Salah. Kalaulah hujung lidah ni tekan ke gusi depan, apa berlaku? Bunyi nun tak boleh keluar kat mulut. Jadi suara nun berhenti kat situ. Ini yang berlaku pada bacaan Quran kita. Banyak. Lagi-lagi suratul Fatihah. Ramai orang matikan nun di hujung ayat. Nun tu tak kedengaran bunyi. Apa berlaku pada nun nanti kalau tak dengar bunyi? Dia akan menyebabkan hilang huruf nun dan merosakkan bacaan. Memang bahaya tu. Tengok Fatihah. Saya contohkan dulu. Sebelum saya terang lebih lanjut. Ni. Suratul Fatihah. Tengok ayat kedua ni. Ayat kedua ni ada nun hujung ni. Tengok. Ini ramai yang baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jauh. Nampak tak dengar nunnya? Rabbil Alamin. Jadi kalau nak tolak paparan macam mana? Dia kepala nak kena tolak tu pun nampak macam ni. Jadi nunnya tak dengar. Ramai yang baca begini. Orang yang membaca, dia rasa orang dengar. Tak dengar. Minta maaf. Kenapa tak dengar? Nanti saya ceritakan apa sebab jadi nun tu tak dengar itu. Alamin. Tak dengar nun ya. Ayat lagi. Ni ayat keempat. Ni ayat keempat. Ni nun tak dengar. Dengar. Maliki yaumiddin. Din. Nun tak dengar. Nun tak dengar. Ada ikat nun. Ayat kelima pun ada nun hujung. Ni ayat hujung. Ni hujung ada nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak nun tak dengar. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ramai orang baca begini. Kenapa baca begini? Kita tak boleh, jangan salahkan guru kita. Kalau boleh maafkan guru kita. Mungkin dia ngajar setakat tu. Jadi itu sebab kita terus belajar. Kenapa ramai tak dengar bunyi nun mati? Sebab dia ini tadi. Saya dah terangkan tadi. Sebabnya adalah berpunca daripada tempat keluar huruf yang dia belajar. Apa masalah tempat keluar huruf ni? Dia hanya belajar setakat nun keluar dekat lidah. Tekan di gusi hadapan. Dia belajar setakat ni saja. Sepatutnya kena belajar lagi. Apa dia? Pembelajaran seterusnya. Nun ada dua makhraj. Pertama memang betul. Hujung lidah tekan ke gusi depan. Itu yang pertama.
Selepas tekan ke gusi hadapan, tindakan selanjutnya ialah pada makhraj kedua ni. Iaitu nombor 4 ni. Untuk makhraj nun, hendaklah dibuat apa ni? Kena khayshum. Makhraj kedua adalah khayshum, iaitu hidung. Suara di hidung, pangkal hidung. Kena buat apa? Lepas lidah naik, tekan suara tuan-tuan ke pangkal hidung. Kena tekan kat hidung. Ini makhraj yang kedua. Kena tekan dekat hidung. Jangan tak tekan. Kalau tak tekan, nun tak dengar. Untuk apa tekan kat hidung? Untuk hasilkan suara dengung. Ni, suara dengung ni kena keluarkan. Untuk apa? Untuk jelaskan bunyi nun. Barulah dengar bunyi nun dengan jelas dan sempurna. Suara dengung. Kenapa nun nak kena ada dengung? Untuk pengetahuan tuan-tuan, suara dengung ni dalam bahasa Arab sebut gunnah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bila sebut gunnah, jangan disangka yang 2 harakat tu itu kalau sangka gunnah adalah yang 2 harakat saja, maknanya dia pun belajar tak habis lagi tu. Bahaya kalau dia hanya faham gunnah yang 2 harakat. Salah. Gunnah, apa dia gunnah? Gunnah ialah sifat huruf. Kena pegang tu. Gunnah ni bukan yang 2 harakat tu saja. Gunnah ni adalah nama bagi sifat huruf yang tunggal. Tu kata gunnah tadi. Sifat huruf yang tunggal. Jadi kita lihat keluarkan suratul kahfi. Gunnah ni adalah sifat huruf dan dia adalah ada 5 peringkat gunnah ni. Yang kita faham yang 2 harakat kan. Memang ada yang 2 harakat, tapi kita bincang semua sekali daripada 2 harakat yang martabat 1 sampai 5 supaya faham lebih jelas. Gunnah ni sebenarnya adalah sifat huruf. Kita buka balik tadi. Sifat huruf. Sifat huruf ni, siapa yang belum faham, sifat huruf ada 2 bahagian. Satu yang berlawan. Yang berlawan contohnya ni, jahar lawannya hamas. Ini yang berlawan. Rakhawah lawannya syiddah. Tengah-tengah tawassut dan seterusnya. Itu yang berlawan. Yang tanpa lawan. Yang kedua adalah sifat huruf yang tanpa lawan. Yang tanpa lawan ni yang duduk sendiri ni kena tahu. Pertama qalqalah. Pak. Safir. Ini yang tak ada lawan lah. Fashi. Istitalah. Inhiraf. Ikrar. Gunnah. Ni dia gunnah. Siapa yang baru tahu gunnah ni adalah sifat huruf, ni saya beritahu. Kena terang bagi habis lah supaya orang tak tergantung, ilmunya tergantung. Dia tergantung apa? Yang dia faham gunnah adalah dengung 2 harakat. Itu tergantung lah, setakat tu je tahu. Tak boleh. Kena belajar bagi habis. Gunnah tu apa dia? Gunnah adalah nama bagi sifat huruf yang tunggal. Sifat huruf bagi hurufnya apa? Sifat huruf yang melibatkan huruf hijaiyah, nun dengan mim. Dia adalah sifat huruf nun dengan mim. 2 huruf je. Huruf lain tak boleh ada gunnah. Habis yang 2 harakat tu? Yang 2 harakat tu ialah kategori gunnah. Dia ada 5. Terang bagi habis lah. Ni dia. Gunnah ni dia ada 5 tahap. Maknanya sifat huruf ni dia ada 5 tahap. Satu, yang kita baca 2 harakat tu dia ada 3. 3 martabat. 3 Pertama musyaddadah. Yang baca 2 harakat ni. 2 harakat yang kategori yang pertama musyaddadah, maknanya mana-mana nun atau mim yang ada sabdu atas dia. Mana-mana tempat. Kalau jumpa nun atau mim ada sabdu macam ni, dia punya level nombor 1 dan panjang harakat ni 2 harakat. Yang kedua mudghamah. Gunnah mudghamah maksudnya dia baca 2 harakat juga. Mana-mana hukum idgham yang ada dengung. Yang ada dengung idgham. Itu dengung tu. Yaqulu, itu idgham. Min waraihim, itu idgham. Itu dengungnya 2 harakat. Itu gunnah 2 harakat level kedua. Yang ketiga, gunnah 2 harakat juga. Gunnah 2 harakat juga bagi hukum ikhfa. Macam mana dengung dia? Minkum anfusahum. Itu apa? Nun mati batu muntah. Itu dengung 2 harakat. Itu 2 harakat adalah gunnah level nombor 3.
Yang keempat, gunnah yang disebut sebagai muzharah. Muzharah ni mana-mana nun dengan mim yang dijelaskan. Itu pun yang bertanda mati, yang dijelaskan. Yang ada tanda mati lah. Nun ada tanda mati. Mim ada tanda mati atas dia. Ini dipanggil muzharah. Tapi dia tak panjang 2 harakat. Ini kita bincang ni. Dia tidak dipanjangkan 2 harakat. Itu sebab level nombor 4. Dia tidak panjang sampai 2 harakat. Dia hanya setengah harakat, sikit. Kenapa dia sikit sangat? Untuk menjelaskan bunyi mim dengan sempurna. Dia hanya tekan di hidung sedikit saja. Jangan lama sangat. Tekan di hidung sedikit. Alright. Mari kita tengok gambar ajar. Macam nak tekan kat hidung? Yang ni kita nak bincang ni, yang muzharah ni. Nun yang bertanda mati. Dia ada gunnah sedikit di hidung tapi tidak sampai 2 harakat. Sedikit saja untuk sempurnakan bunyi. Ni kita akan terang sekejap lagi. Kita terang lepas ni. Saya terang bagi habis. Yang nombor 5 ni, lagi sikit gunnahnya. Sikit je. Adalah nun atau mim yang berbaris. Dia ada gunnah tapi sangat sedikit. Itu sebab dia duduk level nombor 5. Okay, yang kita nak bincang ini nombor 4. Mari kita bincangkan kat mana cara nak keluarkan. Macam mana cara nak keluarkan gunnah ni? Okay, kita cari gambar ajar muka kita. Ni. Okay, ni contoh gambar ajar muka tuan-tuan lah. Ni. Huruf nun, dia keluar kat sini. Huruf nun ke ujung lidah ni. Lidah akan naik kat sini. Lidah akan naik kat sini. Lidah akan naik kat sini. Jadi nun, suara tersekat kat sini. Bila lidah naik kat sini, lidah naik, dia sentuh ke gusi atas, suara akan tertahan di sini. Bila suara tertahan di sini, suara ni kena tekan, kena patah balik. Tertahan kat sini kan. Suara ni akan naik daripada belakang. Tekan, keluarkan kat hidung. Itu cara dia. Ini nama makhraj kedua. Ini makhraj pertama, hujung lidah sentuh atas. Ini makhraj pertama. Makhraj kedua naik daripada belakang ni, masuk ke rongga hidung, keluar kat hidung. Itu makhraj kedua. Okey, macam mana nak bunyikan? Okey, dengar saya bunyikan Okey. Dengar saya bunyikan sekejap. Kita kena keluar balik daripada sistem ni. Pasal tak nampak muka kan? Dan kita nak kena musyafahah ni. Nak kena nampak muka. Right. Jadi saya keluar balik daripada paparan ni sekejap. Stop sharing. Okey, nampak muka saya Okey, rakan-rakan boleh slide, tekan slide tu. Tarik balik, cari muka saya pula. Cari muka saya. Ada nampak tak muka saya? Saya dah paparkan ni. Sebelum saya terangkan. Ada nampak terang tak? ni. Boleh nampak Okey, boleh nampak. Okey, terima kasih respon. Saya pun tak ni. Okey, sekejap. Mana muka saya tadi? Okey, sekejap Okey. Okey, nampak muka saya Alright. Ya. Nampak. Lihat bibir saya. Tengok cara macam mana nak tekan nun pada makhraj yang kedua, iaitu di hidung. Dengar dengar. Pelan-pelan dengar. Ayat kita tadi okey. Dengar Ni makhraj pertama, bibir rapat. Makhraj pertama bibir rapat. Saya rapatkan bibir. Suara maafkan saya, itu mim. Nun. Tengok lidah naik, tengok lidah saya. Naik atas. Lidah kena melebar, jangan yang gulung, nanti kan ada ruang suara boleh keluar. Lidah kena lebar supaya suara tak boleh keluar kat mulut. Naik ke lidah, lebarkan mulut, lidah tu lebar kan. Nah, jadi bila naik lidah macam tu, suara tak boleh keluar kat mulut. Memang macam tu. Itu yang pertama kena buat. Naik lidah, ini makhraj pertama. Makhraj kedua, bila suara tak boleh keluar kat mulut, naik daripada belakang, keluar kat hidung. Tengok saya buat. Naik ke lidah. Nampak? Keluar kat hidung. Naik lidah. Hidung. Lidah naik. 1. Buat latihan. Kita buat 5 kali. Naik lidah. 2. 3. 4. 5. Siapa yang pernah belajar ni dulu daripada gurunya? Ada tak guru ajar gini? Kalau guru tak ajar tu maknanya tak habis lagi belajar. Tak apa. Cari guru lagi. Okey, kenapa kena bunyi macam tu? Pelik je bunyinya. Itu latihan dia. Sekarang kita nak bawa bunyi ni dalam bacaan. Tengok saya baca ayat apa-apa yang ada nun ujung Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dengar
Maliki yaumiddin, ujung tu din. Tengok lidah naik. Din, bunyi dulu. Din. Lepas din, lidah naik ke atas. Untuk nun. Din. Naik lidah. Bunyi tak ada kan? Bunyi nun tak ada kan? Tekan kat hidung. Tengok Din. Itu cara nak naik ke hidung. Jadi tengah saya baca, saya terus naik ke hidung. Lepas di, terus naik hidung. Lidah naik, terus naik hidung. Suara. Dengar. Di. Ya. Di. Nah, baru dengar bunyi nun. Itu nun. Itu nun. Memang dia bunyi dekat hidung. Memang bunyi dekat hidung. Dengar sekali lagi. Di. 1, 2 mula. Semua bunyi kan? 5 kali ulang. Buat latihan. Di. 1, 2, 2. Di. 3. Di. 4. Di. 5. Di. Baca lambat pun bunyi, baca laju pun dia akan bunyi ke hidung. Baru jelas bunyi nun. Dengar saya baca. Ni saya baca lambat. Maliki yaumiddin. Pak, jelas bunyi nun tu. Tekan kat sini. Tu baca lambat. Dengar saya baca lagi sekali. Ini baca lambat. Maliki yaumiddin. Okey, cuba baca yang lambat ni. 1, 2, mula. Okey, kalau baca laju sikit, boleh? Boleh. Tetap tekan kat hidung. Dengar saya baca. Maliki yaumiddin. Okey, 1, 2, mula. Baca laju. Okey, boleh Okey, itu nun yang bertanda mati. Itu baru nombor 1 kita bincang ni. Baru nombor 1. Iaitu nun yang ada tanda mati, macam tu baca dia. Mesti tekan kat hidung. Barulah nun itu dibaca dengan jelas. Ketika bertanda mati. Ada soalan tak nak tanya? Untuk setakat ni dulu. Ni belum bincang lagi nun yang tak ada tanda mati. Belum lagi. Kita masih bincang. Kita masih bincang nun yang ada tanda mati dan cara bacanya. Dah selesailah cara baca. Ada soalan tak? Kalau tak jelas. Kalau tak ada, kita sambung. Kita nak sambung yang tak ada tanda mati pula. Cara bacalah, cara baca dia. Okay, kita sambung yang tak ada tanda mati. Okay. Kita share screen semula. Okay. Yang tak ada tanda mati. Nun yang tak ada tanda mati. Ini dia. Nun yang tak ada tanda mati. Okay. Tak ada tanda mati. Macam mana nak baca dia? Apa fungsi dia? Nun apabila tuan-tuan buka Quran, nun tak ada tanda mati saja nak buat apa? Okey, senang. Ingat, catat apa yang saya sebut ni. Bila nun tak ada tanda mati, tuan-tuan jangan bunyikan nun tu. Tuan-tuan dengung terus. Nun jangan dibaca jelas. Tadi nun ada tanda mati kan? Yang ada tanda mati ni, ni ada tanda mati, ini kena baca nun ni kena jelaskan. Yang kedua, nun tak ada tanda mati ni, tuan-tuan jangan bunyikan nun tu. Bacaan adalah dibaca dengung. Okay, saya tunjukkan cara baca dia, ikut sama saya. Baca mesti dengung. Dengungkan. Okay. Okay, nampak ni? Ni contoh. Nun tak ada tanda mati. Okay, dengungkan. Dengar saya baca dengung macam ni. Nun tak ada bunyi nun langsung. Tak ada bunyi nun. Yang ada dengung saja. Tahtiha. Cuba baca semua. Ingat? Senang boleh ingat Nun tak ada tanda mati je saja, dengung. Contoh lain, ni. Nun tak ada tanda mati. Baca dia dengar macam ni. Thamarah. Cuba baca semua. Ni. Ni. Nun tak ada tanda mati kan? Dengung.
Tak payah fikir panjang. Dengung je terus. Dengar saya baca. Ja'akum. Sila baca. Ni nun tak ada tanda mati kan? Dengung. Min dun. Baca. Okey. Nun tak ada tanda mati kan? Dengung. Min zahab. Okey, dengung tu nak baca berapa harakat? Dengung bila sebut dengung tadi, takut tersalah faham. Dengung panjangnya 2 harakat. Kiraan jari 1, 2, tu jarinya. Min, tu panjang punya tu panjang berapa lama? 2 kiraan jari. 1, 2. Min zahab. Sila baca. Okey. Last latihan. Nun tak ada tanda mati, dengung. Min zawal. Sila baca. Okey. Okey, habis latihan. Untuk nun yang bertanda, yang tak ada tanda mati. Okey, ada penambahan sikit supaya kita boleh ingat sikit lagi ingat. Nun yang tak ada tanda mati ni memang bila jumpa dengung saja. Kecuali, yang kecuali tolong catat. Kecuali kalau berjumpa dengan 2 huruf ni. Nun yang tak ada tanda mati, dia kalau jumpa kena dengung. Okey, Ustaz dah cakap dengung tadi. Kecuali, dia ada kecuali dia. Kecuali sekiranya selepas nun yang tak ada tanda mati ni bertemu 2 huruf ini. Kalau jumpa 2 huruf ini, tak boleh dengung. 2 huruf saja. Kena ingat tu je. Kecuali bertemu dengan 2 huruf ini yang tak boleh dengung. 2 huruf ini jangan dengung lah. Huruf yang pertama, huruf ra. Ni. Catat. Ambil ayat, ambil tu. Salin ayat pun tak apa. Dah catat dah? Ambil ayat tu boleh. Ambil dekat gambar ke? Boleh? Ha? Dah Yang kedua, ni. Nun mati bertemu lam. Boleh? Maknanya 2 huruf lah. Saya ulang sekali lagi. Nun yang tak ada tanda mati, kalau jumpa dia, terus dengung. Tak payah tengok huruf selepas ni. Tak payah. Dengung terus. Terus dengung, kecuali 2 huruf ini. Pertama huruf ra. Ni, ra. Yang kedua huruf lam. Kena hafal lah. Ra dengan lam ni jangan dengung. Cara baca macam ni. Nak elak dengung macam ni. Baca dia macam ni. Mir. Masuk pada ra terus. Mir rabbi. Cuba baca semua. Masuk pada ra. Mi. Lepas mi masuk ra. Mir rabbi. Cuba baca. Okey, yang kedua. Ni nun mati betul lam. Macam mana nak masuk yang lam ni? Dengar yang lam lam. Dengar saya baca. Mi. Lepas mi masuk pada lam terus. Makhraj lam. Min ladunhu. Cuba baca. Min ladunhu. Okey, ada siapa nak baca tak? Boleh buka mikrofon.
Dia kena buka mikrofon lah. Siapa yang sedia lah. Saya tak paksa. Kalau tak berani tak apa. Tapi kalau baca saya boleh sahkan betul ke tidak. Masuk pada lam. Miladunhu. Siapa nak cuba? Tak nampak skrin dah Ustaz. Tak baca. Oh tak jumpa. Cuba tarik sikit. Kalau Mir Rabbi nampak. Ada? Lepas tu tak ada. Mir Rabbi ada. Mir Rabbi. Ni bawah. Ni. Mir Boleh nampak? tarik. Saya tarik sikit. Ni boleh nampak? Ke kanan ke kiri? Sini Mir ke? Rabbi je. Ni nampak? Ini nampak? Bawah Tak Ni, nampak bawah. dia tak bergerak macam kat situ. Mir Rabbi je. Oh, Mir Rabbi Tak ada gerak. Mir Rabbi saja. Oh. Lam ni saya tarik ke bawah ni. Lam. Tak nampak Lam. Mil ladunhu nampak? Tak nampak. Dia tak ada gerak apa-apa. Kalau Mir tu je. Mir Rabbi saja. Oh. Ha. Oh. Satu pula yang lain saya tak pasti pula. Oh, dia tak Kalau bergerak. apa yang Dia, saya saya dengar je. Kalau Mir Rabbi ni ada dekat skrin ni. saya nak, mungkin lain lah. Dia lambat sikit kot. Dia lambat sikit bergerak. Sebab paparan tadi Okay, tak apa. dia lambat sikit. Saya dah alihkan ni. Saya dah gerakkan. Mungkin line lah. Pasal dia paparan ni dia ambil line sikit. Dia tarik line sikit. Dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Nak tunggu miladunhu tu Boleh. bergerak. Tak apa Ustaz. Miladunhu kalau surahnya An-Nisa ayat 40 lah. Ada perkataan miladunhu. Jadi pendek kata, dengar bacaan saja je lah. Dengar bunyi mil. Jadi jangan baca nun. Min ladunhu. Salah lah. Masuk pada lam terus. Miladunhu. Itu cara baca dia. Okey, itu saja. Untuk nun yang tak ada tanda mati, saya ulang selagi, tuan-tuan kalau jumpa dalam Quran tak ada tanda mati je, tuan-tuan dengung je terus. Jangan pening kepala. Sangat mudah baca Quran ni. Ni saya bagi paling mudah ni. Nampak nun kan? Tak ada tanda mati kan? Dengung terus. Kecuali kalau jumpa ra dengan lam, jangan dengung. Masuk saja pada ra dan lam tu, baca tak tanpa dengung. Okey, habis. Habis yang kedua. Nun yang tak ada tanda mati. Yang ketiga, nun yang ada mim kecil. Ini kategori ketiga. Apa fungsi dia? Okey, dengar baik. Bila jumpa nun, atasnya ada mim kecil, tuan-tuan kena tukar nun dengan lafaz mim tu. Bibir kena ubah kepada makhraj mim. Bibir kena lebar lah. Lebar dan rapat. Ni yang bertemu mim Yang bertemu mim. Yang ada nun, yang ada mim kecil atas nun. Dia tak ada tanda mati, dia ada mim kecil. Maksudnya apa? Tukar nun tu kepada mim. Bibir kita tukar kepada mim. Bibir tu. Jangan sebut nun, sebut mim. Tukar kepada mim beserta dengung. Itu je. Nampak nun ada mim kecil je, tukar kepada mim beserta dengung. Itu saja kerja tuan-tuan. Habis nak tengok ke lepas nun bertemu apa? Tak payah. Tak payah tengok lepas nun ada apa. Tak payah. Ini kita baca berdasarkan tanda. Ada mim kecil lagi atas nun, tukar kepada mim beserta dengung. Cukup. Selesai masalah. Okey, mari kita tengok latihan. Contoh. Mana contoh ni? Contoh. Ni. Tuan-tuan nampak ni? Nampak tu? Nun atas ada mim kecil. Ustaz kata apa? Tukar kepada mim. Mim tu dah tengah-tengah atas nun tu. Tukar pada mim dengan dengung. Dengar saya baca. Mi, lepas mi, mim baris bawah ni kan? Ni pertama mim baris bawah dulu. Mi, lepas mi, tu dengung. Itulah dengung dia. Dengung dalam keadaan bibir kita adalah makhraj mim. Bibir dilebarkan. Sekejap, saya kena paparkan muka sekejap. Sekejap Mim. Tengok perkataan ni. Mim ba'di kan? Tengok saya tunjukkan. Sekejap. Kita keluar daripada share screen ni. Okay, tengok paparan muka saya. Tengok muka saya. Mana muka saya?
Okey. Boleh nampak muka saya? cuba check Tengok muka saya ada tak? Ada. Nampak muka saya? Okey. Semua tengok bibir saya, tengok bibir. Ni kena musyafahah ni. Musyafahah ni kena tengok bibir guru dulu. Cara bunyi. Tadi bunyi apa? Mim ba'di kan? Tengok saya baca. Tengok saya baca. Saya nak besarkan sikit lah. Sekejap. Oh, tak boleh besarkan lagi. Okey, tak apa. Okey, tengok bibir saya. Mi, lepas mi, bibir tukar pada mim. Tukar pada makhraj mim. Rapat. Jangan rapat sangat. Ada ruang. Antara dua bibir ni jangan rapat sangat. Renggang sikit. Tengok Mi. Nampak? Ada renggang sikit. Ada nampak. Bibir atas dengan bawah tak rapat sangat. Saya renggangkan. Mi. Ba'di. Tu dia. Cuba baca semua. Cuba baca, silakan. Buat banyak latihan supaya tak silap. Lagi. Tengok saya baca. Mi. Berapa lama nak tu? 2 harakat. 2. Mi. Ba'di. Cuba baca. Okey dah. Boleh? Itu dia cara dia. Saya ulang sekali lagi. Bila tuan-tuan, puan-puan jumpa nun atas dia ada mim kecil, apa kena buat? Tukar kepada mim. Nun tu tukar kepada lafaz mim. Bibir ni lebar, lafaz mim. Berserta dengung. Macam saya baca tadi. Min ba'di. Gitu je. Jumpa kat mana-mana je, tukar pada mim berserta dengung. Jadi habis. Lepas ni buka Quran, jumpa 3 bentuk nun. Pertama, nun ada tanda mati. Baca macam mana? Jelaskan nun. Yang kedua, jumpa nun tak ada tanda mati, kosong je. Baca macam mana? Baca macam mana? Dengung. Baca dengan dengung 2 harakat. Kecuali bertemu dengan ra dan lam tanpa dengung lah. Ra dengan lam. Dah 2 Dan yang ketiga, nun yang ada mim kecil. Buat apa? Macam mana bacanya? Tukar bibir kepada lafaz mim berserta dengung. Habis untuk malam ni, nun sakinah. Okey, sekarang saya buka soalan. Ada masa 5 minit berkurang ni. Open. Siapa nak tanya soalan berkaitan Quran, sila tanya. Kita boleh bincang. Nak baca boleh, nak bincang boleh. Silakan. Saya buka soalan. Soal jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila tuan. Tak Sila, maaf tuan. Ustaz, saya dapat masuk ini lagi. Dengan apa? Dengan Ya. Silakan. Siapa tanya? Silakan. tak apalah, Cik Mustafa tanya dulu boleh, tak apa. Saya minta maaf pasal saya terlambat masuk ini lagi Ustaz. Tak apa. Benda boleh bincang je. Tak ada masalah je. Benda boleh bincang. Saya tak dapat dengar selanjutnya. Cuma saya minta maaf itu terlambat masuk. Tak apa je. Tak apa, ada masalah. Yang penting Haji masuk pun dah bersyukur lah je. Yang lain nak tanya-tanyalah. Saya minta maaf aja. Saya lambat masuk ini lagi. Ya. InsyaAllah. Okey. Silakan tuan yang nak bertanya tadi. Silakan. Okey. Ustaz, kalau berkaitan dengan idgham tu kan, contoh idgham bila mi jumpa dengan ra tu, Ya. dia masukkan terus ke atau nak masuk ni dulu? Macam min ke atau masuk ra tu dulu? Masa di idgham, dia masuk tu dia masuk terus pada ra. Mi lepas mi tengok, lepas mim baris bawah, mi. Ada terus ra. Okey. Mi rabbi. Lam mil. Mana dia tu masuk pada ra tu, dia masuk ke tu aja. Macam yes. Mil. Yes, masuk pada ra, masuk pada lam. Terus masuk. Tanpa dengung jangan dengung, itu je. 2 huruf tu jangan dengung. Oh terus ya.
Iya betul. Okey, terima kasih Ustaz ya. Sama-sama tuan. Boleh tuan, insya-Allah pelan-pelan. Okey rakan-rakan, ada nak tanya lagi? Saya sediakan 5 minit ni untuk bertanya. Boleh tanya apa saja. Dalam bidang Quran Sebab apa saya bagi ruang ni, sebab kita sebulan Ramadan tak ada peluang nak tanya. Saya minta maaf siapa yang bagi mesej personal WhatsApp. Saya cukup banyak grup. Ya Allah, banyak. Saya memang tak dapat buka lah. Siapa yang tanya, Ustaz cara baca ni macam mana? Ustaz ini baca macam mana? Saya tak minta maaf banyak. Itu saya kena bagi ruang dalam kelas kita untuk tanya. Tanya tuan-tuan. Sebulan Ramadan tak ada peluang nak tanya. Sebulan Syawal pun tak ada masa, tak ada ni. Tapi kita semangat nak baca Quran. Mesti ada banyak soal jawab dalam Quran yang kita tak boleh nak selesaikan. Jadi ada ruang ni, tuan-tuan tanya. Sebab apa tuan-tuan? Inilah Majlis Bandara Johor Bahru telah ambil inisiatif untuk atas risau bimbang untuk cari jalan. Macam mana boleh masyarakat kita boleh ada ruang untuk belajar Quran ni, boleh tanya, boleh boleh faham Quran, boleh baca dengan baik. Ini adalah dia punya medan dia, tempat nak kita berbincang. Dia Quran ni tak boleh belajar dengan YouTube. Ramai orang buka YouTube dengan Quran, dia rasa dia faham. Tak boleh. Quran mesti dibaca dan disahkan oleh guru. Guru kena sahkan tuan. Minta maaf, guru kena sahkan. Kita ni baca betul ke tidak? Dia kena sahkan. Selagi belum disahkan oleh guru, kita tak boleh kata kita baca betul. Macam saya sama. Saya pun sama. Saya sahkan bacaan saya cari guru, sahkan bacaan mengikut imam. Imam kita siapa? Imam Hafsin an Asim. Saya kena baca 30 juzuk di depan guru saya. Bersabarlah, kena sabarlah. 1 jam, 1 minggu, 1 jam saya baca depan guru. Sampai 30 juzuk, 30 jam. Dapatkan 30 jam, 30 juzuk tu. Tak tahu berapa lama saya menghadap dengan guru. Tapi memang kena sahkan depan guru yang bacaan kita tu menepati imam tadi. Siapa imam kita? Imam Hafsin an Asim. Ingat, daripada bacaan Imam Syatibi. Kena tahu, kena bacaan kita disahkan mengikut imam. Dia tak boleh kita agak-agak, saya dah khatam. Khatam ikut imam siapa? Khatam ni, sebenarnya maksud khatam ni, orang yang baru dibetulkan bacaan. Bukan dia selesai fardu ain, dia belum. Nak selesai fardu ain, bacaan kita tepat ke tidak, selepas khatam, maknanya bacaan kita diperbetulkan, dapat sejarah khatam. Kita kena sahkan daripada guru yang ada sanad. Sanadnya mengikut imam tadi. Sebab Quran ni dipelihara. Dipelihara Quran ni daripada Nabi SAW, sahabat dan sampai ke kita. Dia terjaga. Dia tak boleh baca, kita rasa kita betul, disahkan oleh guru yang tak ada sanad daripada sampai kepada Nabi. Quran ni terpelihara. Ini kan hadis Nabi SAW pun dijaga. Dia punya sanad dia tu. Sanad dia mutawatir, dia jaga mana hadis yang sahih. Dia ada martabat hadis tu sahih, hasan, dhaif. Itu hadis pun dijaga supaya tidak kita boleh kenal hadis-hadis yang palsu dan sebagainya. Ini kan lagi Quran, lagi ada bersanad. Memang dijaga sanad ni daripada Nabi sampaikan ke guru hari ini. Terjaga bacaan itu, tidak boleh baca salah. Quran lagi dijaga. Itu sebab siapa yang belum sahkan bacaan dia daripada guru dia, guru tak payah jumpa Nabi. Sanad tu, sanad yang sahih tu daripada Nabi sampai pada guru hari ni. Alhamdulillah saya dah ada sanad itu. Saya sanad daripada guru atas saya lah. Sampai pada Nabi SAW. Dah disahkan. Baru saya berani mengajar ni. Baru saya boleh tunjukkan yang betul mana yang salah macam mana. Sebab telah disahkan bacaan saya. Kita tak boleh kata kita betul. Saya dah betul. Saya dah khatam 30 juzuk. Oh tidak. Khatam tu adalah selesai diperbetulkan bacaan dan tamat baca Quran. Tu khatam Quran. Tamat baca 30 juzuk setelah diperbetulkan. Itu baru diperbetulkan. Baca dengan betul dan tepat, kena sahkan daripada guru. Cari guru lagi untuk sahkan bacaan kita. Itu bagi yang faham setakat tu lah. Okey. Ada nak tanya tak? Kalau tak ada, dah time dah ni. Ustaz Aiman dah tunggu tu. Okey, sekadar itu dulu. Apa pun, saya ucapkan tahniah, terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan sebanyak kebaikan pada orang yang bersama Al-Quran. Kita sama-sama mohon kepada Allah agar kita diperoleh ganjaran di sisi Allah sebagai bekalan kita. Mudah-mudahan Allah beri rahmat pada kita. Dengan amalan ni, kita nak raih rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Sebab dengan rahmat Allah itulah kita dapat masuk syurga insya-Allah. Allah wallahu alam. Saya serahkan pada Ustaz Aiman.
Silakan Ustaz Iman. Terima kasih banyak Ustaz. Doa sikit Ustaz. Doa sikit. Tutup doa sikit Ustaz. Doa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbil Alamin. Amin. Terima kasih, Amin Ustaz. ya rabbal alamin. Sama. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi atas perkongsian ilmu dan juga doa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan insya-Allah. Terima kasih Ustaz Iman juga. Terima kasih Ustaz Abdul Syakur dan Ustaz Mudah-mudahan. Iman. Assalamualaikum. Mudah-mudahan insya-Allah Ustaz jumpa lagi insya-Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Abdul Syakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, jumpa lagi. Jumpa lagi.